السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Lama dah habis kan? Ke 9 sunat ni. Berapa minit habis ni Imam? Berapa minit habis ni? Saya sampai 10 minit kono. Oh lama. Ramai balik dulu. Ke banyak ni je? Apa? Hujan ya. Hujan. Tak apa tuan-tuan. Kita berhenti ni mana tuan-tuan? Perang Badar tuan-tuan. Tajuk baru Perang Badar. Jadi sebelum kita masuk Perang Badar ni, tuan-tuan ingat kita dah sebut dia ada rentetan yang berlaku sebelum jadinya Perang Badar. Antaranya yang pertamanya saya sebut peperangan dalam Islam. Asalnya tidak ada perang Islam. Mula-mulanya tidak disyariatkan untuk berperang dengan orang yang bukan Islam ataupun dengan musuh-musuh Islam. Jadi bila umat Islam berada di Madinah tu, orang kafir Quraisy ni memang selalu mengancam, tunggulah nanti kami mai, kami serang, hancurkan hampa semua. Jadi duduk ugut, selalu ugut, tunggu nanti kami mai, kami serang, hancurkan hampa semua. Jadi bila duk ancam macam tu, dan Allah Ta'ala pun turun ayat Quran waktu 2 hijrah tu, uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan perang bagi orang yang diperangi. Jadi orang Islam ni diperangi, dimusuhi. Malah waktu di Mekah pun ada yang kena seksa, mati pun ada. Jadi mereka ni diperangi. Dah duduk Madinah 500 km pun masih lagi diancam. Tak cukup dulu di Mekah dia buat, dah duduk Madinah pun duduk berdendam lagi. Jadi ketika ni Allah Ta'ala izinkan bertindak balas. Sebab orang kafir ni tak berhenti, tak cukup apa yang diperbuat di Mekah, nak buat juga di Madinah. Jadi Allah Ta'ala turun ayat Quran, diizinkan perang kerana mereka diperangi. Sebab apa? Sebab umat Islam diperangi. Kalau orang bukan Islam tidak perangi umat Islam, kita tidak akan memerangi mereka. Jadi dia memerangi umat Islam. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala mampu menolong mereka. Kemudian dalam surah yang sama, selang 4 ayat, Allah Ta'ala sebut tentang tujuan perang tu. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Itu orang-orang yang mana kalau Allah Ta'ala berikan mereka kekuasaan, mereka akan dirikan sembahyang. Jadi tujuan perang ni apa? Bukan tujuan bunuh orang, bukan tujuan untuk menebarkan kerosakan, anarkis, bukan. Tapi tujuannya apa? Bila ada kuasa, pertama sekali pastikan sembahyang ditegakkan. Kemudian wa atau zakah, tunaikan zakat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf, suruh benda yang baik, wa nahu 'anil munkar, dan cegah perkara yang mungkar. Itu tujuan perang. Jadi ada banyak peristiwa tuan-tuan, tapi antara peristiwa yang utamanya ada 3 sebelum jadi perang ni lah. Sebab yang pertamanya orang Quraisy mula menyerang Madinah. Kalau tuan-tuan ingat siapa ni yang serang? Ingat Imam yang serang Madinah, curi kambing. Ada orang Mekah mai ke Madinah curi kambing, rompak. Qurs bin Jabir Al-Fihri. Jadi Qurs bin Jabir Al-Fihri sanggup mai 500 km daripada Mekah tu, datang ke Madinah rompak kambing tuan-tuan. Rompak kambing betul lari. Maka baginda Nabi SAW dengan 70 sahabat kejar sampai di daerah Safwan, di lembah Safwan.
Perang ni dipanggil perang Safawan ataupun perang Badar Ula. Inilah perang Badar yang pertama. Kadang kita dengar ustaz sebut kan, perang Badar yang pertama. Inilah perang Badar yang pertama. Dipanggil perang Badar perang Badar Ula, perang yang pertama. Lepas tu baru jadi yang kita nak bincang ni, perang Badar yang besar, yang selalu kita sebutlah 313 lawangan 1000 tu. Jadi bila Rasulullah kejar dia pun mula dulu kejar serang umat Islam di Madinah. Kejar tak dapat. Dia pun berjaya melarikan sejumlah besar kambing-kambing penduduk Madinah. Jadi tak apalah, masa ni Rasulullah serahkan bendera perang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau tuan ingat saya sebut sebelum ni, bendera Rasulullah sampai setakat ni yang kita bincang warna putih. Warna putih sampai hari ni. Sampai bab ni pun warna putih. Nanti perang Badar ni kita nak bincang pun warna putih juga. Yang pegang Sayyidina Ali, yang ganti Rasulullah di Madinah adalah Zaid bin Harithah. Lepas tu perang Zul Usyairah. Zul Usyairah ni juga rentetan ni nak jadi ni, sebab Rasulullah mendapat khabar katanya Abu Sufyan, masa ni dia tak masuk Islam lagi, Abu Sufyan daripada Mekah menuju ke Syam bawa barang dagangan. Jadi nak sekat ni lah ni, nak sekat Abu Sufyan ni lah. Tapi bila Rasulullah sampai di Zul Usyairah tu, Abu Sufyan dah lepas dah beberapa hari yang lepas, jadi tak jadi perang. Itu peperangan Zul Usyairah. Masa ni yang pegang bendera adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah sayang, Pak Zara yang Rasulullah paling sayang lah. Kemudian yang jadi ganti Rasulullah di Madinah adalah Abu Salamah Al-Makhzumi. Kemudian lepas tu peperangan yang kita bincang di Nakhlah tu, yang Rasulullah hantar 12 orang sahabat dia tu pergi ke Nakhlah, jadi perang. Itu kita bincang panjang kan. Rasulullah kata jangan perang, tengok aja. Tapi dia berperang di akhir bulan Rajab, sehingga terkorbannya Am bin Al-Hadrami, ni orang musyrik. Jadi malah dia dapat harta rampasan perang, dan Rasulullah tak ambil harta rampasan perang ni, malah Rasulullah bebaskan. Jadi dalam Islam, orang yang pertama mati adalah Am bin Hadrami. Amr bin Hadrami inilah orang yang pertama terbunuh dalam peperangan. Dia ni bukan Islam, musyrik. Dan tawanan yang pertama pun dua. Tawanan yang pertama adalah siapa dia? Osman dengan Hakam. Osman dengan Hakam, anak Abdullah bin Mughirah. Dua ni adalah tawanan yang pertama. Jadi Rasulullah tak ambil tawanan, Rasulullah bebaskan. Yang mati tu Rasulullah bayar diat balik. Sebab dia mati, Rasulullah kata jangan perang. Kemudian orang musyrik sebarkan fitnah, kata tengok orang Islam telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, iaitu tak boleh perang di mana? Bulan haram kan. Jadi Allah Ta'ala turun ayat Quran bela sahabat Nabi yang 12 orang ni. Surah apa? Baqarah kan, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Katakanlah perang di bulan haram je berdosa besar. Tapi Allah Ta'ala sambung, kata Allah apa? Wasaddun an sabilillah. Tapi orang yang menghalang orang daripada jalan Allah, ini orang musyrik. Kemudian wasaddun an sabilillah. Kemudian wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah. Dia halang orang daripada masuk Islam. Kemudian dia halau umat Islam daripada Mekah tu. Kemudian dia haramkan mereka masuk, tak bagi masuk kota Mekah. Akbar indallah, itu lebih besar dosanya. Jadi orang musyrik. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan syirik itu adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kita dah bincang dah. Fitnah di situ menurut kebanyakan tafsir adalah perbuatan syirik pada Allah yang menyebabkan jadinya pertembungan antara manusia. Baik tuan-tuan, kita tengok perang Badar hari ini. Baik. Jadi kita tengok perang Badar yang terkenal lah tuan-tuan, perang Badar ni. Perang Badar Al-Kubra. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin, kata perang. Latar belakang peperangan di dalam bab sebelumnya ada dijelaskan tentang kafilah dagang Quraisy. Ini yang saya kata Zul Usyairah tu. Zul Usyairah tu yang Abu Sufyan dengan banyak dia punya barang dagangan nak ke Syam. Rasulullah pergi kejar, mereka dah lepas dah. Jadi bila mereka dah lepas ke Syam, Rasulullah tunggu mereka balik. Masa pergi barang dagangan banyak daripada Mekah bawa jual ke Syam. Tapi bila balik ke Syam lagi banyak, barang dagangan lagi banyak. Rasulullah tunggu mereka balik pada Syam je lah. Baik. Dalam peperangan tu saya sebut tadi Zul Usyairah ni. Kemudian yang dapat mengelakkan diri daripada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam, dia dapat lari.
tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bukti tuan-tuan, Rasulullah juga tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah bagi tahu. Itu kena tahu. Alimul ghaib apa? Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Taala saja yang tahu benda gaib. Dan Allah Taala tak bagi tahu melainkan orang yang apa? Illa man irtada min rasulin, kecuali rasul-rasul yang Allah Taala redai. Sebab tu ada ilmu yang Allah bagi pada Khadir, tak bagi pada Nabi Musa. Tapi banyak ilmu yang ada kat Nabi Musa tak ada kat Nabi Khadir, tak ada juga. Ilmu Taurat tak ada pada Nabi Khadir. Baik, jadi Rasulullah juga tidak tahu perkara gaib. Itu kena tahu. Kita punya beriman, hatta Rasulullah juga tidak tahu perkara gaib. Siapa yang boleh mendakwa dia punya syekh ke, tok guru ke, imam dia ke, siapa-siapa boleh tahu perkara gaib, ini dakwaan yang berat tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah sebut dalam Quran, qul la law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalaulah, katakanlah Muhammad, kalau aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, pastilah aku dapat banyak kebaikan. Macam ni lah. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah tahu bila dia sampai. Wa ma massaniyasu, pastilah aku tak kena apa-apa keburukan. Tak kalah dalam perang Uhud, dah tahu nak kalah, tak kena. Tapi tak tuan-tuan, in ana illa nadhir, tapi aku ni peringatan. Ada benda yang Allah Ta'ala kabulkan. Contohnya waktu Rasulullah duduk di Bani Nadir, kata tak silap, yang dia pernah lempak batu ke atas tu. Dia pernah lempak batu, jadi Jibril beritahu atas ada batu. Ini menunjukkan maksum. Inilah maksum. Maksum ni maksud dia apa? Orang kafir tak boleh bunuh Rasulullah sehingga mati dakwah Nabi. Itulah maksum. Tapi ada pun Rasulullah ada luka tak tuan-tuan? Ada. Bukan maksum ni bila orang panah terpelanti balik. Macam tu. Kan? Hatta Rasulullah pernah diikat tengkuk oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, kalau ingat. Ikat sampai pucat muka Rasulullah waktu di depan Kaabah. Datang Sayyidina Abu Bakar, lepaskan, mentak balik daripada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang Uqbah ni pun dia mati dalam perang Badar. Dia jadi tawanan dan dia dibunuh, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan ada riwayat kata Uqbah ni pun dia masuk Islam, kemudian dia murtad balik. Dan murtad tak masuk Islam lah. Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia lah yang cekik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah tengah sembahyang. Sebab apa? Abu Jahal cabang, kalau berani hampir buat, dia pun pergi buat. Baik, jadi Rasulullah juga rasa patah juga gigi. Tapi maksum di sini, orang kafir tak boleh matikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membunuh baginda Nabi atau membuat apa-apa saja sehingga dakwah tersekat. Tak boleh. Sampai hari ini kita tengok dakwah tentang seluruh dunia adanya umat Islam. Baik tuan-tuan, kemudian ketika pedagang Quraisy itu hampir pulang semula ke Mekah setelah berdagang di Syam, maka Rasulullah telah mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Siapa dua orang ni? Talhah bin Ubaidillah, salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga, termasuk Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni apa? Sa'id bin Zaid ni adik ipar Sayyidina Umar. Waktu dia masuk Islam tu, Sayyidina Umar ada adik nama apa? Fatimah bin Al-Khattab. Dia masuk Islam dulu dengan ni suami dia ni, suami Fatimah. Dia pun tengah baca Quran surah Taha kan. Ada perbahasan lah riwayat ni. Surah Taha tu datang Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar berlasak sini, dia pukul adik dia Fatimah, dia pukul sekali ni Sa'id bin Zaid ni. Dia berlasak, ya Khattab, nyorok. nyorok lah. Jadi tuan-tuan pukul-pukul, bila dia tengok Sayyidina Umar, orang dia tinggi, dia 2 meter lebih tinggi dia, macam Sayyidina Hamzah. Jadi dia tak ramai sangat yang tinggi macam tu, badannya dia besar agam. Jadi susah lah nak lawan, dia memang fizikal dia kuat. Jadi bila dia pukul, teruk dah kena, dia kesian tengok adik dia, lembut hati dia. Jadi dia tengok adik dia pun berdarah-darah kena pukul dia pukul adik dia. Dia minta dia tengok surah Taha kan. Kemudian dia lembut hati dia, maka keluarlah Khabbab kata Abi Al-Arad, kata aku dengar Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada salah satu daripada Umar. Sayyidina Umar nama Umar, yang Abu Jahal bukan Umar, dia nama Amr bin Hisham. Amr. Ain mim ra waw, dia ada waw. Amr. Sayyidina Umar lain. Umar lain, Amr lain. Lain Tapi ada orang kata dua Umar, bukan? Umar, Sayyidina Umar. Abu Jahal nama dia Amr bin Hisham. Rasulullah doa salah seorang masuk Islam. Bila tengok, muka khabar tengok, dia lah Sayyidina Umar lah. Yang Rasulullah sebut kuatkanlah Islam dengan salah seorang kan, sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Baik. Jadi 10 orang jamin syurga tu terkenal dengan
al-asharah al-mubasyirin bil jannah terkenal. Adalah dalam 10 itu adalah 2 orang ni. Nah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah. Talhah nombor 5 termulia tuan-tuan. Nombor 5 setelah Sayyidina Ali, dan dia juga orang yang pertama bai'ah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lepas wafatnya syahidnya Sayyidina Uthman. Dia orang pertama bai'ah, Talhah bin Ubaidillah. Kemudian jadi pertikaian sikit tentang menuntut bela darah Sayyidina Uthman. Tak apalah tuan-tuan, tapi Talhah nombor 5 termulia. Talhah, Zubair, Zubair, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, siapa lagi, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah. Baik, kemudian agar pergi ke utara untuk membuat penyelidikan, hantar selidik. Ni utara Madinah. Utara Madinah ni jalan nak ke Syam lah. Mereka tiba di Hawra lalu singgah di sana untuk berapa lama. Jadi setelah pasti bahawa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah hampir melalui Madinah, maka mereka cepat-cepat kembali ke Madinah dan menyampaikan khabar ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tengok kafilah nak lalu dah, maka cepat-cepat dia balik sampaikan khabar ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, tak payah hantar dua urusan ni, betul tak? Tunggu ya. Boleh tahu lah tuan-tuan. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kafilah dagang itu membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang begitu tinggi nilainya. Jadi bawa harta yang sangat banyak. Yang sebut kat tuan-tuan, Rasulullah lah orang yang merintis kan. Dia bila dia duduk di mana, Rasulullah ni bijak, dia berniaga. Orangnya biasanya orang berniaga daripada Mekah pergi ke Syria tu, Syam ataupun Syria sekarang ni, bawa duit dia, beli barang di sana, jual di Mekah. Rasulullah orang yang pertama, dia beli barang Mekah. Dia beli barang Mekah yang tak ada di Syria, dia pergi jual kat sana. Tu jadi itu yang dia bertiru lah tuan-tuan. Orang pertama buat, beri barang Mekah. Sebab ada barang di Mekah walaupun tak sehebat Syria, tapi ada barang Mekah yang tak ada di Syria. Jadi bila balik pada Syria tu barang lagi banyak, sebab dia balik daripada negara Rom. Masa ni Syria di bawah Rom. Jadi harta yang sangat banyak lah. Iaitu sebanyak 1000 ekor unta. 1000 ekor unta pun dah bahaya lah tuan-tuan. Seekor unta berapa? Kita kata 7,000 lah. 1,000 dah berapa? Lebih kurang 7 juta. Unta saja lebih kurang 7 juta lah. Kalau kita kata unta seekor 7,000, kalau kita kata unta seekor 5,000, lebih kurang 5 juta. Untuk membawa harta benda milik mereka, nak bawa barang tu 1,000 unta. Banyak ni tuan-tuan. Semua unta tu ada penuh barang belakang ni. Baik. Yang nilainya tidak kurang dari 5,000 dinar emas. Dinar emas. 1 dinar sama dengan apa? Lebih kurang 1,000. Kalau 5,000 dinar, dia 1 dinar 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Sekarang ni 1 gram emas pun mahal. Betul tak? 200 lebih kan? Dalam 1,000 lebih kan? Kita kata 1,000 lah sekarang. 1,000 kali dengan 5,000, lebih kurang 5 juta. Banyak tuan-tuan. 5 juta tak campur ni lebih kurang 12 juta lah tuan-tuan. Sementara yang mengawalnya tidak lebih daripada 40 orang. Jadi tak ramai kan 40 orang. Baik. Jadi tuan-tuan, Rasulullah nak sekat dagangan ni lah. Pasal apa? Mereka ni ada harta kekayaan, mereka memerangi Islam. Malah dah banyak harta umat Islam yang di Mekah mereka rampas, mereka ambil daripada umat Islam. Ini merupakan peluang keemasan bagi kaum muslimin Madinah untuk melancarkan serangan balik terhadap orang-orang musyrik. Serangan kali ini meliputi bidang politik, ekonomi dan kekuasaan. Sekiranya mereka berjaya merampas harta rampasan milik kaum Quraisy yang tidak terkira banyaknya itu. Jadi kalau dapat ni lah, bukan senang ni, lebih kurang 12 juta, satu jumlah yang sangat besar lah. Oleh sebab itulah Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang Muslim, ini adalah kafilah dagang Quraisy. Kenapa sebut Quraisy? Quraisy ni saya sebut kat tuan-tuan lah, dia ni tok nek Rasulullah dulu, tok nek, anak cucu Nabi Ismail juga Quraisy ni. Nama dia saya tak ingat, tapi Quraisy ni gelaran dia. Dia ni bini ramai, anak ramai. Jadi waktu zaman Rasulullah tu di tanah Arab, Quraisy ni adalah bangsa yang paling ramai. Kebanyakannya Arab, tok nek dia Quraisy. Kita tak ingat tuan-tuan, orang Arab ni sampai hari ni tuan-tuan, dia memang ingat tu. Dia boleh baca bin dia tu banyak. Bin banyak dia boleh baca. Itu memang budaya Arab sampai ke hari ni tuan-tuan. Itulah budaya dia. Dia cukup penting nasab.
Sampai mana bin ni kita tak apa sangat tuan. Kalau kita jaga nasab kita bin, tak mustahil saya bertemu dengan Imam Nasir yang tok naik ke berapa kat atas tu. Arab dia jaga sampai hari ni. Dia jaga semua. Sebab tu Rasulullah dengan Abu Jahal, Abu Lahab semua bertemu di Quraisy. Yang kita kata kafir Quraisy ni, depa ni anak cucu cicit Quraisy. Rasulullah juga anak cicit Quraisy. Makna dia Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi ni, depa punya nasab bertemu di Quraisy. Tapi jauh lah, waktu tahu lah Quraisy. Quraisy tu nama seekor ikan di laut, digelar kepada lelaki ni lah. Sebab dia tangkap ikan, panggil dia Quraisy. Dia ni bini banyak, anak ramai, cucu pun ramai. Jadi banyaklah dia punya keturunan tu, berkembang kan sampai ke bawah. Disebut kafir Quraisy merujuk kepada kafir yang paling dominan satu bangsa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mustahil kalau kita baca nasab Banjar, Jawa, mungkin bertemu, betul tak? Atas-atas tu. Jauh lah, jauh lah. Baik. Kemudian ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Jadi banyak harta benda yang dibawa. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah berikan rampasan itu kepada kamu. Halanglah, mudah-mudahan dapat harta rampasan perang. Sebab umat Islam dibenarkan makan harta rampasan perang. Umat dulu tak boleh. Tuan-tuan tahu kan kisah Nabi yang apa? Perang tahan matahari tu. Nabi apa? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni Nabi yang Nabi Musa tu, kita baca dalam surah Al-Kahfi tu. Nabi Musa apa? Wa idh qala Musa li fata. Waktu Nabi Musa berkata pada temannya, la abra hatta yablughal majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tak akan berhenti berjalan cari Khadir ni sampai di pertemuan dua lautan. Kalau tak sampai kat situ, au amdiya huquba, aku akan jalan berkurun-kurun lamanya, selama-lamanya aku jalan. Ni menunjukkan apa? Nabi Musa ni semangat mengaji tuan-tuan. Padahal dia ni dah Allah hebat tuan-tuan, jamin syurga. Tapi dia bagi tahu dekat Fatah ni, siapa nama pemuda ni yang Yusha' bin Nun ni, aku akan pergi sampai kat tempat Khadir tu, di tempat pertemuan dua lautan. Kalau tak sampai, aku akan jalan selama-lamanya. Semangat mengaji tuan-tuan. Walaupun dia Nabi tuan-tuan, orang yang nombor 3 paling mulia setelah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, semangat nak belajar. Ini menunjukkan tawaduk tuan-tuan dengan ilmu. Siapa-siapa pun kena tawaduk dengan ilmu. Baik, kemudian baginda tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung. Rasulullah tak wajibkan. Dia tak macam perang Tabuk. Yang ni dia dalam bahasa apa? Dari segi hukum syariah lah tuan-tuan. Peperangan ni dia panggil satu tanfirul am dengan tanfirul khas. Tanfirul am maksud dia macam ni lah. Pemimpin kata okey, siapa yang nak ikut misi ni ikut, siapa tak nak ikut tak mau, terpulang. Tapi siapa yang ikut, dia dapat imbuhan. Kalau kita imbuhan lah, kan dulu harta rampasan perang. Jadi tanfirul am, hukum dia pergi boleh, tak pergi pun tak apa, fardu kifayah. Tapi kena ada yang pergi, fardu kifayah, tanfirul am. Kalau tanfirul khas, yang ni wajib. Contohnya pemimpin arahkan, okey, pasukan komando ni apa kena pergi masuk ke tempat musuh, wajib pergi. Yang telah dikhususkan, ataupun batalion ni dia kata yang ni kena pergi, wajib pergi. Yang dikhususkan tu dipanggil tanfirul khas. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita panggil, kita lupa tentang yang Yusha' bin Nun tu, ada cerita yang dia apa, Nabi Musa meninggal, tidak berjaya membebaskan Palestin. Nabi Musa nak bebaskan Palestin, tapi Bani Israel penakut. Dia takut dengan bangsa Amalek. Tentu bangsa Amalek ni masih ada lagi di Mesir, tapi tak ramai. Tonton type saja di internet Amalekah. Besar tuan-tuan. Besar. Badan dia, lengan dia besar, tangan besar ni. Macam bukan orang lah tuan-tuan. Dia badan orang, tapi rupa dia tu macam gergasi sikit. Tinggi tuan-tuan. Memang tinggi betul. Ada di Mekah tu pun tak ramai. Di Mesir ada, tapi kaum ni dah tak ramai dah. Kaum Amalekah. Kejam. Kaum Amalek. Dia pun ni kejam tuan. Kalau dia bunuh orang, dia kerat, dia potong, susun kepala, memang kejam betul. Jadi bila Nabi Musa nak masuk perang,
Bani Israel kata apa? Pergi ya. Dia katakan Nabi Harun, izhaba, hampa berdua pergi ya. Faqatila izhaba warabbukuma. Pergilah hampa berdua dengan Tuhan hampa berdua. Oh, tak patut tuan-tuan. Bani Israel punya perangai. Ni berikut Nabi Musa yang beriman ni. Pergilah dengan Tuhan hang. Faqatila izhab warabbuka. Izhab warabbuka. Musa hang pergilah dengan Tuhan hang, yakni Allah. Faqatila, hampa berdua pi perang. Pi perang lah dengan Amalek tu. Inna hauna qa'idun, kami nak duduk sini ya. Oi teruk dengan Bani Israel. Maka tu Allah Taala turunkan depa macam-macam azab. Panggil depa ni kita tahu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa meninggal sebelum dibebaskan Palestin. Amalek ni tuan-tuan boleh tengok di Mesir ada besar-besar orang ni. Tapi tak banyak tuan-tuan bangsa ni. Kemudian pada zaman Yusha bin Nun ni, Nabi Musa dah wafat. Yusha bin Nun ni lah yang bawa Bani Israel ni, dia punya anak cucu yang bagus. Semangat perang tinggi, serang. Bila perang, matahari nak tenggelam. Depa wajib sembahyang 2 kali, depa 2 rakaat subuh 2 rakaat, pagilah waktu pagi 2 rakaat, sebelum terbenam matahari 2 rakaat. Memang sikit sembahyang tu 4 rakaat itu menunjukkan jauh beza tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa jauh. Tapi walaupun macam tu, umat Nabi Musa tuan-tuan, umat Nabi Musa lah umat yang kedua teramai masuk syurga. Nombor 2. Kita umat yang paling ramai. Kita sebab tu jangan pelik pasal kita sembahyang 5 waktu. Kemudian berapa rakaat sehari semalam? 17. Sebab ahli syurga ada berapa saf tuan-tuan? 120. 80 umat ni. Ni bukan saf Masjid Rahmaniyah Bukit Putih tuan. Saf Padang Mahsyar. Satu saf tu mungkin bilion kot. Boleh jadilah kan. Bilion ke? Saf Padang Mahsyar. Jadi ahli syurga ada 120 saf. 80 saf min hadhil ummah, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelik kita puasa 30 hari setahun, kita ada tarawih, kita sembahyang 5 waktu. Pasal kita paling ramai. Dahlah paling ramai, paling awal masuk. Ada pula 70,000 yang masuk tak kena hisap. Hebatlah tuan-tuan. Sebab tu waktu malam Isra dan Mi'raj kan Nabi Musa menangis kan. Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa menangis. Nabi Musa alaihi salam. Musa kata, aku sedih ada Nabi setelahku yang dia punya umat dia lebih ramai masuk syurga berbanding dengan umatku. Kira umat Nabi Muhammad ni terbaik tuan-tuan berbanding dengan umat yang lain. Malah sahabat Nabi Muhammad adalah sahabat yang terbaik berbanding dengan sahabat Nabi yang lain. Tapi dengan Yusha bin Nun ni dia bukan sahabat, dia adalah Nabi tuan-tuan. Yusha bin Nun ni. Jadi bila perang tuan-tuan nak tenggelam, dia pun tak sembahyang lagi. Apa kata apa? Yusha bin Nun alaihi salam, dia kata apa? Dia tengok matahari, kata innaki ma'murah. Matahari hang ni diperintahkan oleh Allah. Wa ana ma'mur. Aku ni pun perang Allah Taala yang suruh. Allahumma bisha. Allahumma bisha. Ya Allah, tahanlah matahari. Berhenti matahari. Tak apalah tuan-tuan, pendek kata menanglah. Dah menang, dia kumpul antara masa perang kan. Kumpul-kumpul ini cerita dulu tuan-tuan. Sebelum zaman Rasulullah SAW, beginilah harta Ramazan perang. Kumpul banyak-banyak, lepas tu datang api. Seperti mana api waktu korban siapa? Korban Habil dengan Qabil kan, api pada langit. Ini mai api tuan-tuan, tapi dia bukan daripada langit, daripada datang macam ni, daripada darat mai api, datang api makan harta rampasan perang. Itulah sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Semua macam tu. Harta rampasan perang kumpul. Dah kumpul, datang api, dia makan. Habis semua tuan, hilang macam tu. Jadi masa zaman Nabi Yusha bin Nun ni dah kumpul banyak harta rampasan perang ni dengan ummah macam-macam ni. Datang api itu mai, dia patah balik. Dia tak telan semua harta rampasan perang. Maka Nabi Yusha bin Nun kata, inna fikum hulul, ada yang khianat. Maksudnya ada yang curi kan. Maka semua kena bai'ah. Ketua-ketua kabilah, dia kan Yahudi, dia ada 12 kabilah, 12 suku. Orang-orang yang minat konspirasi Illuminati, benda Dajjal ni lah. Kata tengok di internet, dia berkata orang Melayu salah satu keturunan Yahudi. Betul ke?
Sebab tu tuan-tuan, konspirasi ni tuan-tuan, pada kalau lekuk tuan-tuan, kadang-kadang mereka punya pelik ni tak boleh bawa bincang tuan-tuan. Pelik kita tengok menggeleng kepala lah tuan-tuan. Duk konspirasi sana, konspirasi sini, kena tengok fakta juga lah tuan-tuan. Macam mana kita Bani Israel tuan-tuan, hidung kembang kan, kulit Bani Israel kulit putih, hidung mancung, mana ada kembang ni, hidung kemet kembang kan. Cuba tuan-tuan tengok muka tuan-tuan dalam apa cermin, ada tak macam Bani Israel tuan-tuan? Jauh tuan-tuan. Jauh. Tapi kita, Nabi dah sebut yang mulia adalah yang paling takwa, betul tak? Dan Bani Israel kita tengok, Bani yang kita tengok, walaupun Allah Ta'ala jadikan ramai, dia pun macam Arab lah tuan-tuan, ada rupa yang okey lah, dari segi hidung mancung apa semua, kulit pun putih, tapi itu bukan penentu baik, betul tak? Malah mereka jugalah suku yang banyak bunuh Nabi tuan-tuan. Nabi pun mereka bunuh. Baik, kemudian jadi bila Nabi Yushak bin Nun kata ada khianat, mereka pun bayar. Salam bayar. Aku ni bayar ni maksud dia janji setia. Janji setia, tak khianat, jujur. Jadi bila bayar dengan Nabi Yushak bin Nun alaihi salam, ada yang lekat tangan dia. Berapa kabilah. Maka Nabi Yushak bin Nun kata, dekat kabilah hang ada yang khianat. Jadi cari. Lepas tu depa pun bayar lagi. Kabilah depa bayar dengan Nabi Yushak bin Nun, berapa orang? Ada 2-3 orang yang lekat tangan. Depa ni khianat. Rupanya depa bawa sorok kepala lembu emas. Tuan-tuan, kepala lembu emas, juta tuan-tuan. Emas ni besar ni pun saya ingat sekilo lah kot. Emas dia padat. Emas lebih berat daripada, tuan-tuan kalau tengok jongkong emas sekilo, tak besar pun, dia tak besar sangat. Jongkong emas sekilo tak besar mana pun. Macam tu lah kot kan. Duit sekilo lebih kurang dalam nak dekat 300,000 lah, 250,000 lah lebih kurang. Ni kepala lembu emas. Wih, yang ni juta tuan-tuan. Rupanya dia pun angkat dah, ramai-ramai angkat, dia pun pelari kepala lembu emas. Kadang-kadang ada juga masjid, bila korban kepala lembu hilang. Macam mana dia boleh pelari kepala lembu tu tuan-tuan? Ekor lembu biasa dah, ni kepala hilang ni ajaib tuan-tuan. Jadi zombie dah lembu tu, kepala tak ada. Baik tuan-tuan, kemudian kita sambung. Kemudian bila dia letak kepala lembu tu, baru datang api, dia telan semua, makan semua harta rampasan perang. Dan Rasulullah kata apa? Harta rampasan perang diharamkan sebelum kita, tapi dibenarkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kemudian sambung. Kekuatan pasukan Islam dan pembahagian ketua. Baik, jadi sebelum tu tuan-tuan, jadi Rasulullah bagi peluang sahabat. Yang nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Tanfirul am. Sebab tu tak semua ikut. Tak semua. Sahabat Rasulullah ramai yang ikut dalam ada yang kata 313 ke 317 macam itulah. Sebab apa? 4 orang ni khilaf, sama ada dia ikut perang Badar ataupun tak ikut. Sebagai ulama kata dia tak ikut, sebagai ulama kata dia ikut. Ni berdasarkan riwayat tuan-tuan. Tapi yang paling kuat tak silap saya 314 kot ataupun 313, itulah. Baik, kemudian baginda tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung, tetapi baginda menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka sendiri. Kelonggaran ini diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan ramai para sahabat milih untuk menetap saja di Madinah. Macam sebelum ni tuan-tuan, dia pulang 70, 12 kan saya sebut ni, tak ramai sangat yang ikut. Jadi ada yang keluar, ada yang tak keluar. Lepas tu dia pun mendengar kafilah dagang ni pun 40 orang ya. Kan mereka dapat maklumat daripada Talha, mereka ada 40 orang ya. Jadi kalau 300 ini cukup dah. Rupanya Nabi jadi perang sebab Abu Sufyan panggil geng dia. Waktu jadi ramai tu. Asalnya dia dengar 40 ya. Itu cukup lah kalau 300 ni untuk mengatasi dia. Jadi banyaklah sahabat yang menetap di Madinah. Baik, kemudian kekuatan pasukan Islam dan pembahagian ketua. Baginda Nabi SAW membuat persiapan untuk keluar dari kota Madinah beserta 313 ataupun hingga 317. Ada 4 orang ni khilaf ulama, sama dia Badri ataupun bukan Badri. Badri ni apa tuan-tuan? Sahabat Nabi Badri ni maksudnya sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Apa kelebihan dia? Banyak kelebihan lah. Semua sahabat Nabi daripada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali, memang orang yang ikut perang Badar ni lah yang menjadi ahli musyawarah untuk memilih pemimpin.
Kalau tuan-tuan ingat ketika mana terbunuhnya Sayyidina Osman bin Affan, kan pemberontak mai jumpa Abdullah bin Umar, hang kena jadi khalifah. Abdullah Umar kata, demi Allah tidak akan tumpah satu darah pun kerana aku selagi mana aku hidup. Dia tak mau jadi khalifah. Dia tak mau, dia paksa Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia berkata apa? Hang ni anta sayyiduna, hang ni pemimpin kami. Wa ibnu sayyiduna, hang ni anak pemimpin kami. Keluarlah. Kami nak bayar. Ni geng yang pemberontak tu kan. Keluar nak bayar. Abdullah bin Umar kata tak akan tumpah satu darah setitik darah bekam kerana aku selagi mana aku hidup. Lepas tu dia permai kali kedua. Dia berkata ke Abdullah bin Umar, la takhrujanna, hang keluar sekarang, hang mesti keluar sekarang. Aw la tuqtalanna, ataupun hang akan dibunuh ala firashi, atas hamparan hang. Abdullah bin Umar tak keluar. Dia cakap benda yang sama. Kemudian dia pun datang jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jumpa Sayyidina Ali, nak lantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Urusan lantik khalifah ini bukan urusan hampa, tapi urusan apa? Ahli Badar. Sayyidina Ali pun sebut benda yang sama, urusan ahli Badar. Itu pun Sayyidina Ali kata, baca dalam banyak riwayat, dia kata yang riwayat yang sahih tuan-tuan, yang bersambung sana dengan perawi yang siqah. Nak cerita riwayat sejarah ni bersimpang siur tuan-tuan. Abu Mikhnaf kata lain, Saif bin Umar At-Tamimi lain. Banyak tuan-tuan. Itu pentingnya riwayat sanad mesti betul. Itu penting sanad tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada satu kes, ada orang perempuan insiden kena langgar lori. Jadi ada seorang ustaz lalu masa dia kena langgar tu lah. Ustaz ni kata kat saya, budak tu kena langgar, kepala lepeh tu lepeh hancur. Lepas tu saya pun dalam kuliah tu saya sebut lah musibah yang menimpa kan. Saya sebut lah kemalangan tu. Dalam tempat saya mengajar tu ada bapak dia, bapak budak tu kata, ustaz mana ada hancur, dia penyek sikit je, saya yang bagi mandi dia. Saya nak tanya tuan-tuan, mana yang siqah, ustaz saya ke kawan saya tu ustaz? Bapak dia. Itulah sanad. Ni bukan cerita main-main tuan-tuan. Cuma dia taklah qat'i. Ni kalau khilaf jadi kafir. Dia panggil zanni. Zanni itu istilah usul, bukan istilah bahasa. Istilah bahasa memanglah sangkaan buta, itu istilah bahasa. Malah dalam bahasa juga zan juga merujuk kepada keyakinan. Ada alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Betul? Orang yang dapat apa? Kitab pada belah kanan kan. Dia apa? Dia sangka kan, dia sangka juga dia akan dapat apa, inna apa, saya nak tahu ayat dia, tapi yang saya ingat gitulah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk, orang yang zan bertemu dengan Tuhan mereka, bukan zan buta, zan dengan keimanan yang tinggi. Bila zan usul, jangan terjemah sangkaan buta, salah tu, salah sesalah-salahnya. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak mana ni? Tak mana tuan, lupa pula. Tak mana Imam? Tak mana ni, lupa pula tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, yang cerita apa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila dia pernah bai'ah dia, Sayyidina Ali kata tak, bukan hampa, yang boleh ni ahli Badar. Itu pun riwayat yang sahih. Sayyidina Ali tak mau, dan dia kata kalau boleh ni aku jadi menteri je. Fa inni lakum wadhir khairum minni lakum amir. Riwayat itu sahih, sabit pada Sayyidina Ali. Waktu ramai sahabat datang, ahli Badar pun datang, hang anta ahaqkum biha, tak ada orang lain dah, hang lah yang paling layak menjadi Amirul Mukminin. Riwayat yang sahih sabit. Sayyidina Ali kata apa? Aku ni yang terbaik ni, aku jadi menteri, bukan jadi pemimpin, pembantu pada khalifah. Dan malah tidak ada satu riwayat pun tuan-tuan, tidak ada satu riwayat pun daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah yang mengatakan patutnya kami yang naik. Tak ada tuan-tuan. Hatta waktu Sayyidina Ali jadi khalifah pun, waktu Sayyidina jadi khalifah, dia dah berpuasa tuan-tuan, berpuasa. Malah Sayyidina Ali perang, menang dalam perang Jamal kan, perang Siffin pun tuan-tuan. Tapi Sayyidina Ali tak pernah ungkap perkataan bahawasanya dia mendapat lantikan pada baginda Nabi SAW. Ini satu menjadi kerunsingan tuan-tuan bagi orang yang mengatakan Sayyidina Ali ni mendapat wasiat. Runsing.
macam-macam mereka sebut macam ni lah, mungkin dia takut lah, dia taqiyah, macam-macam tu kan, sebab tak dapat bukti kan, dia tak pernah sebut. Malah di riwayat yang sahih yang lain, waktu-waktu dia nak pergi serang Muawiyah di Siffin tu, ada sahabat dia tanya, hampir serang ni perintah Rasulullah ke ijtihad hang? Serang Muawiyah di Syam kan, Siffin tu. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah tak pernah pesan apa-apa pada aku, ini ijtihad aku. Betul lah, Muawiyah yang tak mau bayar. Betul lah Sayyidina Ali tindakan dia sebagai khalifah. Baik tuan-tuan, jadi ceritanya ahli Badar ni hebat lah. Yang ikut perang Badar ni hebat lah. Sampai semua sahabat Nabi apa-apa mesti ahli perang Badar, hebat. Sebab ada hadis sebut, ingat ada seorang yang ikut perang Badar tu yang khianat tu. Apa nama dia? Ini bocor rahsia tu. Rasulullah bagi rahsia, lepas tu dia bocor. Buat surat tu. Apa nama dia? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah kan Rasulullah apa? Waktu ni nak Fathul Mekah, membuka kota Mekah. Jadi dia standby, dia pun nak main mengejut supaya orang kafir Quraisy di Mekah tak tahu. Main mengejut. Hatib diam-diam, Hatib bin Abi Balta'ah ni dalam diam-diam dia tulis surat. Pasal apa? Di Mekah ada adik-beradik dia ramai. Kalau dia tak buat lagu ni, takut bila tentera Islam pergi sana, mereka seksa keluarga dia. Seksa keluarga Hatib bin Abi Balta'ah. Mungkin mereka bunuh keluarga dia di Mekah. Dia risau keluarga dia. Bila tentera Islam sampai, keluarga Hatib akan dibunuh sebab Hatib berada bersama dengan pasukan Islam. Dia risau keluarga dia. Perkara ni memang rahsia betul. Tiba-tiba Hatib tulis surat. Dia bagi kat orang perempuan kan, bawa. Supaya apa? Ada orang lindung keluarga dia. Ada pun sahabat Nabi yang lain, suku-suku yang kuat, walaupun mereka bukan Islam, mereka suku mereka boleh lindung mereka. Bani yang kuat-kuat macam Bani Hashim ni kuat, Bani Makhzum, Abu Jahal punya geng tu kan, itu kuat. Tak risau, kafilah ni dia punya suku Hatib bin Balta'ah, suku dia bukan suku yang kuat, tak ada yang nak lindung keluarga dia. Tu yang dia takut sangat tu. Hantarkan surat. Tapi yang ni Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW. Allah wahyukan, kata ada apa? Surat kan yang dibawa. Maka Rasulullah utuskan 3 sahabat Nabi yang handal-handal, pahlawan semua. Sayyidina Ali, Zubair bin Awam dan Abu Marsad Al-Ghanawi. Ada kat dalam ni, Abu Marsad Al-Ghanawi. Dia pergi. Pergi jumpa orang perempuan tu, tanya surat mana? Terus tanya tuan-tuan. Tak tanya ada bawa surat dah. Oh yang tu memang dari segi psikologi lah tuan-tuan. Tanya ada bawa surat dah, memang dia tipu lah tuan-tuan. Tak ada lah. Kitab datang minta tu. Dia kata tak ada. Perempuan dia kata tak ada. Dia pun periksa badan dia. Periksa memang tak ada. Maka Sayyidina Ali bijak radhiyallahu anhu. Dia kata apa Sayyidina Ali kata? La tukhrijannal kitab aw lanujarridannak. Hang buat keluar ataupun kami bagi telanjang hang sekarang. Rasulullah takkan tipu. Hang buat keluar tak kami bagi telanjang, ada kat badan hang ni. Bila dia tengok Sayyidina Ali tegas, dia jadi takutlah. Takut kena telanjang. Rupanya dia bawa sorok. Ada riwayat kata disanggui, tapi riwayat yang sahihnya dia bawa sorok kat unta dia. Dia bubuh di kau apa? Di unta dia. Kat unta di situ dia yang sorok. Jadi dapat surat. Bila dapat surat ni, bawa pada Nabi SAW. Nak cerita kelebihan ahli Badar ni, bawa pada Nabi SAW. Nabi SAW baca surat ni, rupanya Hatib yang tulis kepada kaumnya. Dan Rasulullah pun tahu dah sebelum tu. Hatib, sampai wahyu kata Hatib hantar surat, bocor rahsia lah Fathul Mekah ni. Sayyidina Umar tahu je Hatib. Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, fada'ani adribu unuqah, innahu qad khana Allah wa rasulah. Dia ni dah khianat pada Allah, khianat pada Rasulnya, khianat pada orang Islam. Fada'ni fali adribu unuqah, biar aku potong kepala dia. Rasulullah tak layan Sayyidina Umar. Rasulullah tanya Hatib, ini nak cerita kelebihan ahli Badar ni, padahal kesalahan dia buat ni bukan kecil, besar. Bocor rahsia negara. Rasulullah kata, ma hamalaka ala ma sana, apa yang menyebabkan kamu buat wahai Hatib? Maka Hatib kata, semua sahabatmu yang ada di Madinah ni, keluarga mereka yang berada di Mekah, ada yang lindung, tapi aku tak ada. Kalau kita serang ni, habis keluarga dia lah, keselamatan keluarga dia.
Kemudian Rasulullah kata apa? Sadaqah, betul kata hati. Itu Rasulullah kata itu, selesai. La taqulahu illa khaira. Hampa jangan duk kata apa dekat dia melainkan yang baik. Sayyidina Umar tak puas hati diri. Ya Rasulullah, innahu qad khana Allah wa rasulahu. Dia telah khianat pada Allah dan Rasul. Fada'ni falyadrib unuqah, biar aku potong kepala dia. Maka Rasulullah pun bercakap. Nangis Sayyidina Umar itu tuan. Rasulullah kata apa? Alaysa min ahli Badr. Bukankah hati ni daripada ahli Badar? La'allallah ittala ala ahli Badri. Allah Ta'ala tengok ahli Badar. Faqal, dan Allah Ta'ala berkata pada ahli Badar. Pak ahli Badar ni tuan-tuan tengah perang, kelengkapan tak cukup, dalam keadaan yang lemah, lawan 1000 pula tu, berat melindungi Rasulullah SAW. Allah Ta'ala tengok ahli Badar. Allah Ta'ala sebut, if'alu ma syi'tum, lakukanlah apa pun, faqad wajabat lakumul jannah, hampa dah confirm masuk syurga kan? Allah firman pada ahli Badar. Itu yang tinggi itu ahli Badar. Baik tuan-tuan, kita isyak dah tuan-tuan. Akan datang kita sambung di itulah, kekuatan pasukan Islam lah. Kita tengok balik tajuk dia, kekuatan pasukan Islam dan pembahagian ketua. Cukup sekadar itu, saya mohon maaf ada kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa la matula. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.